Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khalida dan ini Pantau Belanjawan, dan fokus hari ini adalah berkenaan dengan sentimen keyakinan rakyat Malaysia berkenaan dengan pelbagai aspek di dalam negara dari segi ekonomi dan juga pelbagai lagi isu lain. Jadi kita akan bawakan satu perkembangan ataupun data dan juga statistik yang dikeluarkan oleh Ipsos semalam berkenaan dengan tahap keyakinan dan kerisauan utama rakyat Malaysia dan apa yang merisaukan rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi kalau kita boleh tunjuk kat sini berkenaan dengan hala 7 negara, kita dapat saksikan untuk Oktober tahun ini 2024, rakyat Malaysia yakin dan juga optimis terhadap hala 7 negara dengan peratusnya adalah 71%. Namun kalau kita nak throwback sedikit, tengok dalam setahun sebelum pada Oktober 2023, nilainya atau peratusannya adalah 52. Jadi kita dapat saksikan peningkatan lebih kurang 33% di sini, dan berbeza pula dengan purata global. Kalau kita dapat saksikan, ia hanya mendatar pada setahun lalu pada Oktober 2023 adalah sekitar 37%, namun pada tahun ini adalah hanya 39, peningkatan 2% saja berkenaan dengan keyakinan terhadap hala 7 negara. Dan kalau kita nak tunjukkan juga dengan sentimen ataupun keyakinan daripada negara-negara serantau lain iaitu seperti Singapura adalah 81%, manakala untuk Indonesia 65% dan juga Thailand 59%. Dan ini menunjukkan antara empat negara, Malaysia di tangga kedua lah. Baik, untuk ekonomi semasa berkenaan dengan sentimen ekonomi pula, kita dapat saksikan rakyat Malaysia yakin terhadap pergerakan ataupun pergerakan ekonomi semasa, iaitu dengan peratusan sebanyak 72% pada Oktober 2024. Namun pada setahun lalu Oktober 2023 adalah yang terendah, hampir lebih kurang 30%, dan juga namun apa yang membezakan ataupun yang mengejutkan pada satu bulan sebelum iaitu September 2023, peratusannya adalah 54%. Namun setahun ataupun sebulan selepas Oktober 2023 kita dapat saksikan perbezaan yang agak ketara di sini, 54 dan jatuh ke bawah hampir 30%, dan hampir menyamai purata global untuk ekonomi semasa iaitu lebih kurang 37, dan pada Oktober 2024 hanyalah 38%, dan itu akan kita kupaskan sebentar sahaja lagi, dan itu adalah berkenaan dengan ekonomi semasa. Baik, kalau kita beralih pula berkenaan dengan indeks keyakinan pengguna pada bulan ini Oktober 2024, keyakinan pengguna adalah sekitar 58%. Namun kalau kita dapat saksikan pada awal tahun iaitu Januari, Februari dan juga Mac 2024, kita dapat saksikan pergerakan graf itu menurun, dan ini menunjukkan keyakinan pengguna itu menurun juga. Namun memasuki pada pertengahan tahun itu, kita dapat saksikan peningkatan yang agak ketara, dan sehinggalah hari ini keyakinan itu memuncak sehinggalah mencapai 58%, dan ini berbeza dengan purata di 29 negara lain, hanyalah berada sekitar 48% hinggalah 49%, tidak banyak beza di sini. Dan kalau kita boleh tunjukkan ataupun rangkumkan berdasarkan dengan tinjauan Ipsos ni, apakah 5 perkara yang paling dirisaukan di negara Malaysia? Yang pertama adalah rasuah politik menjadi orang kata kerisauan pertama ataupun pendorong kepada kerisauan utama rakyat Malaysia dengan peningkatan sebanyak 5% kalau kita bandingkan dengan bulan lalu September 2024, dan juga pada bulan ini Oktober 2024 meningkat sebanyak 5%. Namun kalau kita bandingkan dengan setahun lalu pada Oktober 2023 turun 4%. Ini menunjukkan penanda yang baik. Namun selepas rasuah, yang menjadi kebimbangan adalah pengangguran. Kalau kita bandingkan antara bulan ke bulan, peningkatan 5%, namun perbandingan tahun ke tahun turun 2%. Dan yang ketiga adalah kemiskinan dan ketaksamaan sosial, meningkat 6% bulan ke bulan dan turun 7% untuk tahun ke tahun. Dan antara dua lain yang menjadi kebimbangan adalah jenayah dan juga kekerasan, dan juga berkenaan dengan inflasi dan kos sara hidup. Itu adalah berkenaan di Malaysia domestik. Kalau kita nak tengok antara purata global di 29 negara berdasarkan tinjauan yang dijalankan Ipsos, ini adalah antara punca ataupun 5 perkara
perkara yang paling dirisaukan di negara mereka, dan menjadi keutamaan adalah berkenaan dengan inflasi. Kalau kita bandingkan antara bulan ke bulan peningkatan 2%, manakala untuk tahun ke tahun adalah penurunan 7%. Tapi yang paling banyak adalah inflasi dengan 32%, dan ini perlu kita bincangkan dalam masa-masa akan mendatang. Tapi di tempat kedua adalah berkenaan dengan jenayah kekerasan yang tidak berubah antara bulan ke bulan tapi meningkat 1% antara tahun ke tahun. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan kemiskinan dan ketaksamaan sosial pada 28%, tidak berubah bulan ke bulan dan turun 2% tahun ke tahun. Seterusnya pengangguran menunjukkan penurunan antara perbandingan bulan ke bulan dan kekal untuk perbandingan antara ke tahun ke tahun. Dan yang terakhir adalah berkenaan rasuah politik kewangan yang tidak berubah kedua-duanya bulan ke bulan dan juga tahun ke tahun. Dan ini antara tumpuan yang kita akan bincangkan pada hari ini bersama pakar yang sudah bersedia dalam talian, iaitu Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Fellow Bersekutu Kanan Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan Universiti Utara Malaysia. Prof, mungkin pertama sekali boleh Prof kongsikan apakah faktor utama yang mendorong peningkatan ketara dalam keyakinan rakyat terhadap hala tuju negara, dan sejauh manakah faktor ini berasaskan kepada realiti ekonomi berbanding persepsi yang sementara semata-mata. Dan mungkin kongsikan juga adakah kita boleh kaitkan ia dengan dasar-dasar kerajaan atau prestasi ekonomi yang baru-baru dikeluarkan akhir ini. Kalau kita tengok trend bulanan trend ini dia sebenarnya fluctuate. Jadi maksud dia kita tidak dapat melihat satu trend yang konsisten dari bulan ke bulan. Namun begitu, kita nampak secara keseluruhan adanya peningkatan dalam trend sentimen sentimen ekonomi, keyakinan pengguna dan juga secara keseluruhan tu dari segi rakyat yang mengikut kajian ini optimislah terhadap hala tuju negara. Apa yang saya boleh katakan adalah di sini kita boleh lihat adanya momentum keyakinan rakyat terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengurus keadaan ekonomi negara. Maksudnya adanya pengiktirafan bahawa kerajaan sedang melakukan sesuatu untuk mengatasi dan juga cuba untuk nak mengurus, kalau tidak pun dapat selesaikan tapi dapat mengurus, mengawal keadaan isu cabaran ekonomi yang sedang mereka hadapilah. Jadi saya boleh katakan dalam konteks dasar kerajaan mungkin masih terlalu awal lah kita nak katakan ini disebabkan oleh dasar-dasar kerajaan, kerana kita boleh katakan bahawa daripada setiap bulan tu trend tu kita tengok dia tidak konsisten. Tapi kita boleh akui bahawa sedikit sebanyak dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan ini telah memberikan momentum kepada sentimen rakyat yang pada saya perlu dikekalkan dan ditingkatkanlah, kerana tidak dapat dinafikan bahawa dari segi hala tuju rakyat, kalau kita tengok dari segi sentimen, dari segi survey ini, rakyat jelas kita boleh kata memperakui dan bersetujulah tentang hala tuju ekonomi yang cuba dibawa oleh kerajaan pada ketika ini. Prof, kalau memandangkan peningkatan keyakinan pengguna agak memberangsangkan berdasarkan data yang saya bentangkan tadi, mungkin sejauh manakah sentimen ini boleh bertahan jika dibandingkan dengan trend sentimen di negara-negara Asia Tenggara yang lain? Dan ini demografi, kalau kita boleh kaitkan dengan demografi masyarakat yang berbeza-beza, termasuk kawasan bandar dan juga luar bandar, dan adakah terdapat ketidakseimbangan antara tahap optimisme rakyat di kawasan berbeza yang boleh sebenarnya mencetuskan ketidaktentuan ekonomi, Prof? Sejauh mana ia boleh bertahan bergantung kepada bagaimana kerajaan dapat memperincikan strategi-strategi yang telah pun dilancarkan, terutamanya di dalam belanjawan yang telah dibentangkan baru-baru ini, dan juga dasar-dasar yang telah pun dilaksanakan sebelum ini. Contohnya dari segi ialah bagaimana
penyasaran semula subsidi, dari segi golongan mana yang akan menerima bantuan, yang tidak lagi menerima bantuan, dari segi kesan dasar gaji minimum, peningkatan dasar gaji minimum dan sebagainya. Jadi benda ni bergantung kepada bagaimana kerajaan dapat memperincikan dasar-dasar yang saya lihat agak kita kata perubahan yang agak signifikan ini akan mempengaruhi rakyat secara keseluruhan. Dan dari segi kawasan, saya tidak pasti dari segi survey ini di mana dari segi dia punya pelaksanaan dari segi pengkajian ini ya. Tapi kita boleh katakan secara keseluruhan rakyat sudah pun mempunyai keyakinan lah dari segi pengurusan ekonomi negara secara keseluruhan. Namun begitu Nabila, saya cuma nak sentuh sedikit bahawa ini apa yang saya katakan ini kita boleh katakan juga bukanlah satu rumusan keseluruhan survey ini kan, sebab kita tengok dari segi data-data lain, contohnya kerisauan itu, kerisauan kekhawatiran sebenarnya banyak juga berkait dengan isu-isu ekonomi lah. Jadi maksud saya kita perlu mentafsir survey ataupun dapatan daripada Ipsos ini secara yang menyeluruh. Prof, kalau boleh bantu kami faham juga berkenaan dengan bagaimana dengan sentimen positif ini boleh kita bawakan keyakinan pengguna ini diterjemahkan kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan. Apa strategi yang perlu diambil untuk kita elakkan optimisme ini daripada menjadi gelombang keyakinan yang rapuh. Tapi kita akan bincang itu selepas ini, jadi kita akan berhenti rehat sebentar saja. Kita jumpa Prof selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan tinjauan Ipsos yang mana ia menunjukkan 7 daripada 10 rakyat Malaysia optimis atau yakin dengan hala tuju berkenaan dengan negara ataupun Malaysia. Dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Fellow Bersekutu Kanan Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan Universiti Utara Malaysia. Prof, berbalik kepada soalan saya sebelum rehat tadi, bagaimana kita dapat memastikan bahawa peningkatan keyakinan pengguna ini dapat kita terjemahkan kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan? Jadi apakah strategi yang mungkin perlu diambil untuk mengelakkan optimisme ini menjadi gelombang keyakinan yang rapuh dan sia-sia saja? Gelombang keyakinan ini perlu diteruskan dengan cara dari segi memperkenalkan mekanisme pemantauan dasar strategi yang telah pun diperkenalkan. Contohnya dasar-dasar besar, contohnya seperti Pelan Induk Perindustrian Baru. Jadi perlu ada laporan secara yang berterusan. Contohnya ada quarterly reporting. Jadi rakyat boleh tahu dan boleh nampaklah apa yang sedang dilakukan. Kerana mungkin NIMP 2030 ni dia kan pelaburan memakan masa. Jadi mungkin rakyat tidak dapat merasai secara serta-merta, tetapi rakyat dapat melihat progres adanya usaha yang berterusan dilakukan. Yang kedua adalah dasar-dasar yang berbentuk jangka pendek, contohnya Belanjawan 2025 yang baru saja dibentangkan. Jadi mungkin juga kerajaan boleh perkenalkan satu mekanisme seperti kalau kita lihat dahulu bila semasa pandemik, bila kerajaan melaksanakan 8 pakej rangsangan ekonomi, jumlah pun besar, 530 bilion, tetapi ada satu agensi yang dipanggil Laksana. Kalau saya tak silap Laksana ni dia trace, dia tengok dari segi berapa perbelanjaan yang dia bagi, upah, subsidi, bantuan-bantuan yang spesifik yang terus kepada rakyat itu. Jadi rakyat boleh nampak dan dapat merasai secara langsung lah. Jadi saya fikir untuk kerajaan teruskan sentimen
positif terhadap ekonomi negara ini. Ini juga saya fikir boleh difikirkan kepada contohnya belanjawan 2025 ini dari segi sumbangan tunai rahmah, dari segi sumbangan asas rahmah dan sebagainya, bantuan-bantuan yang secara terus, pinjaman geran kepada pihak peniaga PMKS boleh menyebabkan juga sentimen ini dapat dikekalkan. Yang itu pertama. Yang kedua, Nabila, apa juga yang penting adalah kalau kita tengok juga dalam laporan ini, perkara yang merisaukan rakyat itu, saya fikir kerajaan perlu address, perlu tumpukan, terutamanya isu rasuah dan juga bagi saya, selain daripada perkara yang bagi saya sangat penting tu pengangguran dan juga isu jenayah ni, jenayah yang menjadi kerisauan rakyat ni. Saya fikir ini perkara penting lah, sebab dari segi keselamatan ni kita tengok pun di social media, kita baca berita-berita tiap-tiap hari, agak merisaukan juga Nabila, cerita-cerita jenayah kekerasan ni. Ya. Baik, selain isu berkenaan dengan rumah tangga, isu jenayah juga menjadi kebimbangan dan juga antara berkenaan dengan salah ataupun penyelewengan dana juga menjadi antara tumpuan utama, dan itu juga akan memberi kesan kepada keyakinan rakyat bergerak ke hadapan. Jadi kalau Prof, bagaimana Prof boleh menilai potensi perubahan dalam sentimen optimism ini jika berlaku kejutan ekonomi global sekali lagi, seperti kalau kita boleh katakan recession ataupun ketegangan geopolitik, dan baru-baru ini juga baru selesai pilihan raya Amerika Syarikat. Adakah Malaysia bersedia untuk menghadapi cabaran ini dengan strategi yang proaktif, Prof? Pada ketika ini, saya fikir kerajaan Malaysia bersedia, kerana saya nampak dari segi asas-asas ekonomi kita sudah pun kukuh. Itu pertama. Yang kedua, saya tidak melihat adanya risiko negatif yang signifikan terhadap apa yang berlaku pada peringkat global pada ketika ini, terutama juga apa yang berlaku selepas daripada pelantikan pelantikan Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat. Saya tidak nampak pada ketika inilah adanya satu risiko yang signifikan yang memberikan impak yang sangat signifikan kepada ataupun impak negatif kepada ekonomi Malaysia. Tapi seperti yang Nabila sebutkan tadi, kerisauan dan kekhawatiran yang yang telah pun ditekankan di dalam laporan ataupun dapatan Ipsos ini perlu diberi perhatian, kerana kalau kita tengok dari segi kerisauan utama rakyat Malaysia tu berkenaan dengan rasuah ni, rasuah politik, rasuah kewangan, benda ni kita boleh tafsirkan daripada pelbagai lapisan, dan kalau kita tengoklah dari segi ekonomi saja pun, ini menunjukkan bahawa adanya berlaku ketidakcekapan dalam pengurusan ekonomi, yang mana kita tahu sekarang ini kita perlu bercakap isu tata kelola, sebab kita perlu pastikan bahawa dari segi rasuah itu, bila kita dapat atasi, dia boleh memberikan lebihan dana untuk membantu rakyat lah. Jadi perkara ini saya fikir penting dan perlu diberi perhatian, dan rasuah kewangan ini juga memberikan implikasi kepada jangkaan kenaikan harga barang. Dan ini juga saya fikir akan memberi kesan kepada sentimen ekonomi di masa hadapan. Dan paling merisaukan saya, kalau saya boleh katakan, sebab kalau kita tengok di dalam laporan ini, segala bentuk, sebenarnya majoriti kekhawatiran dan kerisauan ini isu ekonomi, pengangguran isu ekonomi, kemiskinan isu ekonomi, ketaksamaan sosial isu ekonomi, dan inflasi isu ekonomi. Dan jenayah ini kita boleh kata manifestasi kepada cabaran masalah ekonomi yang berlaku, dan juga rasuah itu sendiri. Jadi kerajaan patut melihat terutamanya pengangguran ini, kerana pengangguran ini kita tahu isunya lebih serius daripada isu kenaikan harga barang, kerana bila rakyat menganggur ni, ini memberikan kesan kepada risiko krisis sosial dan politik yang lebih teruk di masa akan datang. Jadi saya fikir kerajaan perlu mengambil perhatian, walaupun kita tahu data daripada data rasmi kerajaan menunjukkan kadar pengangguran kita memang sudah pada tahap yang baik, tapi dari segi dapatan kajian Ipsos ini menunjukkan bahawa rakyat di bawah sana mempunyai tanggapan dan kerisauan yang agak signifikan terhadap isu pengangguran ini.
Dan itu membawa kepada persoalan saya seterusnya, bagaimana indikator ekonomi ini menunjukkan sentimen yang positif tapi menunjukkan keyakinan juga meningkat, tapi ada juga masih kerisauan yang tinggi berkenaan dengan inflasi dan juga kadar pekerjaan, pengangguran seperti yang Prof katakan tadi, dan juga hutang isi rumah. Adakah berlaku ketidakselarasan antara data dan juga persepsi masyarakat yang sebenar, Prof? Yang ini saya fikir dia berkait, sebab itu agak sukar untuk kita. Sebab tu saya katakan tadi kita perlu membuat tafsiran kepada dapatan ini secara yang menyeluruh. Saya sebenarnya juga agak terkejut jugalah melihat walaupun sentimen dan dari segi keyakinan pengguna tu semakin meningkat, tetapi kita tengok kerisauan mereka tu lebih tertumpu kepada isu ekonomi. Jadi ini boleh disebabkan oleh beberapa faktor lah. Mungkin juga dari segi apa yang berlaku pada tahun ataupun bulan yang sebelumnya, atau juga ia boleh juga dilihat dari segi bagaimana rakyat mentafsir erti hala tuju, okey, hala tuju dan juga perkara-perkara spesifik berkenaan dengan ekonomi Malaysia. Sebab kalau kita mungkin melihat kepada sentimen dan juga hala tuju itu lebih umum. Tapi kalau kita spesifik tanya kerisauan dan bila rakyat menyatakan okey, rasuah, pengangguran, kemiskinan, inflasi, walaupun inflasi itu ada berkurangan, tetapi pengangguran itu pula menjadi salah satu daripada kerisauan utama. Jadi saya fikir ini menunjukkan bahawa rakyat tidak begitu selesa dari segi keadaan aliran tunai mereka, dari segi kelangsungan kehidupan mereka, kerana pengangguran ini dia melibatkan isu kelangsungan hidup. Kalau kita tidak pasti dengan sejauh mana prospek pekerjaan kita ataupun prospek pendapatan perniagaan kita, ini akan memberi kesan dari segi keputusan yang kita akan buat pada ketika ini. Dan ini juga akan sedikit sebanyaklah menjejaskan mungkin sentimen kita secara yang lebih spesifik terhadap keadaan ekonomi setiap rakyat itulah, berbanding dengan mungkin kalau kita kata sentimen ekonomi itu mungkin dia lebih umum, dan bila kita kata hala tuju tu dia lebih kepada dari segi ke mana ekonomi itu akan dibawa. Tapi bila kita kata kerisauan itu dia lebih kepada perkara yang mereka risaukan pada ketika mereka ditanya tu. Prof, tadi saya ada juga buat perbandingan antara Malaysia dan negara-negara lain serantau seperti Singapura, Indonesia dan juga Thailand. Kalau kita boleh ambil yang atas lah, kita boleh buat ataupun kita ambil inspirasi daripada Singapura, mungkin apa yang boleh kita pelajari, best practices yang Singapura lakukan kalau kita boleh terapkan dalam Malaysia. Kita tahu perkembangan perdagangan ataupun mungkin perkembangan ekonomi itu tidak sama. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada Singapura memandangkan mereka punya peratus adalah 80%? Saya boleh kata sebab Singapura ni dia negara maju, dia negara berpendapatan tinggi. Jadi saya tidak heranlah dari segi sentimen yang lebih baik dari segi ekonomi mereka. Jadi kalau kita nampak di sini, saya fikir memang banyak pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada Singapura. Dan saya fikir apa yang penting pada ketika ini adalah bagaimana kerajaan Malaysia dapat, bagi saya, dalam isu-isu yang berkait dengan dapatan Ipsos ni, saya fikir adalah dari segi pertumbuhan pendapatan ataupun upah lah, wage growth kita. Sebab saya fikir dari segi itu memang kita tidak dapat nafikan bahawa Singapura mempunyai tangga gaji yang lebih baik. Dan saya fikir kita pun sudah mempelajari sesuatu lah, seperti memperkenalkan progressive wage model, dasar gaji progresif. Jadi ini pun juga kita lihat, kita boleh nampak dan juga pelajari daripada Singapura, dan juga kita boleh melihat usaha untuk meningkatkan dari segi pendapatan gaji upah. Okey, dan juga untuk memastikan bahawa kita mempunyai ekosistem governance
yang lebih baik, yang juga boleh kita contohi di Singapura. Contohnya sistem percukaian yang lebih efisien, yang lebih efektif, yang lebih telus, juga boleh kita pelajari. Dan juga saya fikir sistem pendidikan, education system, yang mana ini berkait dengan produktiviti buruh, yang mana juga boleh kita pelajari untuk memastikan bahawa rakyat lebih yakin, dan juga keyakinan dan juga dari segi sentimen optimis terhadap pengurusan ekonomi negara, keyakinan pengguna itu dapat dikekalkan momentumnya dan diteruskan di masa hadapan. Prof, berbakikan lebih kurang 2 minit, bergerak hadapan, apakah jangkaan Prof untuk keyakinan rakyat Malaysia pada masa akan datang, dan mungkin bagamana Belanjawan 2025 yang kini masih lagi dibincangkan dalam Dewan Rakyat dapat membantu dalam hal ini? Sekali lagi, ini bergantung kepada apakah keputusan-keputusan penting yang dilakukan oleh kerajaan, terutamanya dari segi penyasaran semula RON 95, pengkelasan T15, definisi mahakaya, pengkelasan kepada mereka yang ditakrifkan sebagai mempunyai kekayaan yang begitu banyak, bagaimana mekanisme yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha untuk nak menyasarkan RON 95, dan juga apakah kelangsungan daripada contohnya penyasaran diesel, apa yang akan berlaku kepada Sabah dan Sarawak, sampai bila ia akan dikecualikan, contohnya, dan sejauh mana mungkin nilai kepada dasar gaji minimum itu sama ada kekal 1,700 ataupun ada setengah pihak yang akan dikecualikan, dan juga bagaimana pelaksanaan sistem-sistem cukai yang diperkenalkan dan yang telah ditingkatkan akan dilakukan, dan juga bagaimana usaha kerajaan untuk memastikan bahawa peningkatan dalam sebagai contoh gaji penjawat awam dan sebagainya dapat dilaksanakan dalam keadaan yang dapat juga membantu meningkatkan pertumbuhan upah pada peringkat pihak swasta jugalah. Okey. Dan saya fikir semua ini penting, dan juga satu lagi, Nabila, yang saya tekankan, usaha reformasi dari segi perlindungan sosial dan juga sistem pensyen lah, yang bagi saya juga akan menentukan sejauh mana keyakinan rakyat terhadap keadaan ekonomi Malaysia di masa hadapan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Fellow Bersekutu Kanan Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan Universiti Utara Malaysia, atas perkongsian yang cukup komprehensif itu tadi. Dan kita ada lagi 2 bulan untuk kita saksikan prestasi keyakinan rakyat Malaysia sebelum memasuki tahun 2025, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam semua platform digital Astro Awani dan astroawani.com. Sekian Pantau Belanjawan, saya Nabilah Khalida, salam hormat.